Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin maknanya taman orang-orang yang saleh. Kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita ini termasuk di kalangan orang-orang yang saleh, orang-orang yang dengar kata Allah. Ini masalah hari ini, manusia tak dengar kata Tuhan. Dia dengar kata orang, tapi tak dengar kata Tuhan. Tuhan ada sebut halal, kita gomo juga. Kita apa ni tak buat. Sebut haram apa jalan juga. Itu dia panggil tak dengar kata. Tak dengar kata siapa? Kata Allah. Dia dengar kata orang ada. Kitabul Fadail. Kitab yang kita belajar ni menyebut tentang fadilat, tentang kelebihan. Babu fadli salatid duha wa bayani aqalliha wa aktsariha wa awsatiha wal hathi 'ala al muhafazati 'alaiha. Bab menerangkan tentang kelebihan sembahyang sunat duha dan huraian mengenai bilangan rakaat yang paling sedikit dan yang paling banyak, dan paling sederhana, serta galakan untuk mengambil berat perkara ini, kemudian melakukannya secara berterusan. Jadi duha ni di antara sunat yang diminta supaya kita buat berterusan. Sebab apa? Apa kelebihannya? Mesti ada kelebihan. Sembahyang sunat duha juga sangat digalakkan kepada umat Islam supaya melakukannya, kerana ia mempunyai kelebihan yang banyak lagi besar. Setara mana besar dia kita tengok nanti. 2 rakaat sembahyang duha dapat menyamai beberapa amalan lain seperti tasbih, tahmid. Apa dia tasbih? Subhanallah. Tahmid, alhamdulillah. Tahlil, la ilaha illallah. Takbir, Allahu Akbar. Jadi itu istilah. Dalam bahasa Arab ni ada istilah yang memudahkan kita. Dan menyeru kepada orang lain supaya berbuat baik, itu pun galakkan. Dan melarang mereka daripada melakukan maksiat dan kejahatan dan lain-lain lagi. Jadi kelebihan kita ni tentang masalah ini. Jadi dalam bab ini ada 4 hadis. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi siyami 3 ayyam min kulli syahrin wa rak'atay ad-duha wa an utira qabla an arqud. Muttafaqun alaih. Wal itaru qabla an-naumi. Ini kata siapa? Kata Imam Nawawi ni. Innama yustahabbu liman la yathiqu bil istiqazi akhir al-lail, fa in wathiqa fa akhirul laili afdal. Maksud hadis ini daripada Abu Hurairah. Apa dia nama Abu Hurairah? Abdurrahman ibnu Sakhrin. Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu ta'ala anhu, katanya telah berwasiat kepadaku oleh kekasihku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu dia panggil kekasih dia, sayang sangat dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar aku berpuasa 3 hari pada setiap bulan. Tanda Nabi kita pesan ke Abu Hurairah supaya puasa 3 hari sebulan. Buat ke tak buat kita ni? Buat dah tak? Hak mana buat tu lah. Hak mana saya ke perut dia tak puasa juga lah. Lapar. Puasa-puasa ni satu penyakit yang berat. Orang yang boleh puasa ni hebat. Sebab apa? Dia boleh lawan nafsu nak makan. Nafsu ni kerja dia nya nak makan.
Tu nafsu perut. Nafsu mulut nak buang, nak mengupak orang. Nah, jadi kita boleh lawan satu nafsu. Nafsu perut kita tak mau bagi, tak mau ikut dia, kita puasa 3 hari sebulan. Yang kedua, dan hendaklah aku bersembahyang sunat duha 2 rakaat. 2 rakaat paling kurang lah tu. Yang ketiga, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam juga menyuruh aku bersembahyang witir sebelum aku tidur. Hadis ini riwayat oleh Bukhari dan Muslim. Kata Imam Nawawi hurai kepada hadis ni mengenai sembahyang witir sebelum tidur. Dalam hadis ni dia suruh kita salat witir sebelum tidur. Kenapa? Kena tanya kenapa tu. Adalah disunatkan kepada seorang yang tidak yakin dapat bangun di akhir malam. Kita bahasa jenis tidur mati kau orang panggil. Kalau tidur tak sedar orang azan subuh dah, maka dia akan terlepas. Lepas apa? Dia akan terlepas sunat witir. Supaya tak terlepas, nak macam mana? Kita salat sebelum tidur, semaya sebelum tidur. Sebab apa? Tetapi sekiranya mereka yakin dapat bangun pada waktu tersebut, adalah lebih baik mereka melakukannya. Kalau dia rasa dia boleh bangun di akhir malam, maka akhirkan witir itu kepada akhir malam. Jangan buat di awal. Afdalnya akhir. Baik, kita ni tak masuk dua-dua. Belum tidur pun tak terbuat juga. Akhir malam buat, lagi tak buat, buat terus lepas sembahyang Isya. Sudah salat Isya, sembahyang sunat ratib Isya, terus dia sembahyang witir. Boleh, itu waktu dia. Tapi jangan buat lepas maghrib. Lama ada orang sembahyang 3 rakaat lepas maghrib ni, apa tu? Witir. Tak lagi. Witir ni kena lepas Isya. Lepas salat Isya baru boleh witir. Itu bagi orang yang tak yakin nak buat, maka witirlah sebelum tidur, lepas Isya. Naik martabat yang kedua, belum tidur. Martabat yang paling tinggi sekali bila? Di akhir malam. Mesti kita tertanya-tanya, Abu Hurairah ni kuat tidur ke? Siapa Nabi pesan begini ke dia? Sebab ada orang memburuk-burukkan Abu Hurairah. Kumpulan Syiah yang tidak berakhlak dengan sahabat, dia kata Abu Hurairah ni jahat. Masuk Islam kemudian lewat, tapi bawa riwayat hadis banyak, nipu dia kata. Subhanallah. Dia tak tahu sebab apa Nabi kita pesan kepada Abu Hurairah ini supaya witir di awal, di sebelum tidur. Kenapa? Para ulama mengatakan apa? Kana yadrusu fi awwalil lail hadis. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ni banyak belajar. Dia mengaji dengan Nabi banyak. Di awal malam dia belajar, dengar Nabi kuliah, dengar Nabi ceramah. Sudah Nabi ceramah, dia pula ceramah ke orang. Dia pula buat ingatan, ulang kaji apa dia mengaji, dia tidur lewat. Maka Nabi bimbang kepada Abu Hurairah kerana tidur lewat, takut tak sedar nak sembahyang witir, maka dinasihatkan Abu Hurairah, lepas mu belajar, lepas mu baca kitab, lepas kamu ulang kaji, kamu witir dulu baru tidur. Jumpa tak jumpa dah sebab? Jumpa. Jadi kalau orang tanya apa, kenapa Abu Hurairah ni dinasihati supaya witir sebelum tidur? Sebab dia sibuk dengan ilmu, sehingga walaupun dia masuk Islam mutaakhir, tapi riwayat hadisnya banyak. Sebab dia tak percaya. Abu Hurairah ni termasuk di kalangan seorang yang tak percaya ke kerja buat. Dia duduk di masjid Nabi, di belakang masjid nama dia Sufah. Sufah ni ada tempat tinggi. Orang kalau tempat kita ni macam benda tempat tinggi tepi masjid. Dia tunggu situ. Kerja dia apa? Dia tengok Nabi keluar nak kuliah, depan cakap depan Rasulullah. Nabi nak pergi ke mana? Ikut. Nabi ajak pergi, bismillah, jalan selalu.
Tujuan dianya nak mengaji sebanyak ilmu yang mungkin. Jadi kita tak semestinya orang duduk lama dapat ilmu banyak. Duduk lama kalau tak mengaji tak jadi. Orang pergi duduk sekejap, Abu Hurairah sekejap dengan Nabi tapi ilmu banyak. Kenapa? Karena dia tumpu betul-betul pada belajar. Maka Nabi kita nasihat pada dia supaya lakukan witir sebelum dia tidur. Pengajaran hadis, disunatkan kepada kita berpuasa pada setiap bulan 3 hari. Jadi kita puasa ni bila? 3 hari dalam sebulan, iaitu 1 hari di awal bulan. Awal bulan puasa, tak kira lah 1 hari bulan ke 2 hari bulan ke, yang pentingnya kita letak minggu pertama lah puasa sehari. 1 hari di pertengahan bulan, tengah bulan 10 ke atas hari. 1 hari lagi di akhir bulan, mana 20 ke atas cukup 3 hari. Itu satu susunan. Susunan yang afdalnya, afdalu hadhil ayyam salasah ayyamul bid. Yang afdalnya kita puasa hari bid, hari cerah. Mana hari cerah? Hari langit cerah. Bila? 13, 14, 15 hari bulan. Puasa situ. Bila mari hari 13 hari bulan, bulan Muharram, bulan Safar, bulan Rabiul Awal, kita puasa 13, 14 dan 15. Itu hari dipanggil hari ayyamul bid, hari cerah. Tapi bagi orang yang sentiasa puasa hari Isnin, hari Khamis, itu memadai dah. Senin Khamis sudah, kalau 4 minggu sudah 8 hari dah lebih. Dia nak minimal paling kurang kena puasa 3 hari dalam sebulan. Boleh buat ke tak boleh buat? InsyaAllah kena boleh. Tambah-tambah kita yang sudah pencen, yang tidak ada kerja buat lagi ni, puasa. Dia kata orang tua dah letihnya ustaz. Tak. Orang tua dia makan lama dah. Rehat-rehat kata makan ni. Yang hak muda-muda biarnya makan, muka dia baru nak besar. Kalau mana? Hendak berebut dengan orang muda juga. Orang tua ni berhenti makan, puasa. Ini baru jadi kerja. Baik. Jadi tanda situ, yang afdalnya kita puasa ayyamul bid, hari cerah, hari putih, iaitu hari 13, 14 dan 15. Pengajaran yang kedua, sembahyang sunat duha dan witir merupakan amalan yang tidak ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana dia mempunyai kelebihan yang tertentu. Kata ulama, hadaran wa safaran. Ketika musafir dan juga ketika duduk di rumah. Duduk di rumah sembahyang. Musafir duduk di airport, salat duha. Naik bas berhenti, orang lain sibuk buat minum air kopi, kita sembahyang duha dulu. Lepas tu nak minum air kopi pun tak apa. Jadi hadaran wa safaran. Nabi kita tidak tinggal dalam musafir dan juga dalam dia duduk di tidak bermusafir. Cukup besar kedudukan. Yang ketiga, Islam menggalakkan kepada umatnya supaya berwasiat dan memberi ingat kepada orang lain untuk melakukan perkara-perkara kebajikan dan kebaikan, lebih-lebih lagi perkara yang berhubung dengan amalan fardu dan sunat. Nabi wasiat, awsani, Nabi berwasiat kepada Abu Hurairah supaya lakukan amalan-amalan tersebut. Hadis yang kedua, wa an Abi Dzarrin radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah fa kullu tasbihatin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun 'anil munkari sadaqah wa yujzi min dzalika rak'atan yarka'uhuma min ad-duha. Rawahu Muslim. Maksudnya Abu Dzar cerita daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap ruas tulang daripada seorang kamu harus ada sedekahnya. Dalam sendi manusia ni ada berapa tulang? Berapa sendi? Berapa dia punya sendi-sendi kita ni berapa ada? Ada
cerita mengatakan bahawa kita ada 360 sendi. Sendi manusia ni ada berapa? 360. Kalau RM1 satu sendi, berapa ringgit kita kena sedekah setiap-tiap hari? 360. Mana ada. Gaji kita daripada pagi sampai gelap pun boleh RM50 ya. Nak sedekah 360, berat. Dia kata apa ni? Maksud hadis ni dapat apa? Jadi setiap ruas kita ni kena sedekah patutnya. Maka hendaklah harus ada sedekahnya pada setiap hari. Dia kata apa pula? Setiap kali bertasbih subhanallah, sedekah. Setiap kali pula bertahmid alhamdulillah, sedekah. Setiap kali bertahlil la ilaha illallah, sedekah. Setiap kali bertakbir Allahu akbar juga adalah sedekah. Melarang orang lain supaya tidak berbuat kejahatan dan maksiat, sedekah. Semua perkara ini disebut dapat dicukupkan. Semua benda saat ni nak sedekah belaka dapat dicukupkan dengan melakukan sembahyang sunat duha 2 rakaat. Besar tak besar kedudukannya? Besar. Cukup dengan 2 rakaat duha, kita seolah-olah kita dah bayar dah denda, bayar tol anggota kita ni. Anggota sendi bergerak, mata berkelip, telinga dengar, mulut duk kecek, cakap. Cukup, Nabi kata, memadailah tanda syukur itu dengan kamu sembahyang sunat duha 2 rakaat. Ini kelebihan. Jangan tinggal duha. Di mana-mana saja berada, jangan tinggal. Di rumah kau, di pejabat kau, di sekolah kau, cari masa ada kan. Masa kita pergi minum air boleh, tak kira masa solat tak boleh. Orang duduk pejabat bawa sejadah tok dalam tu. Ini waktu rehat orang minum, kita sembahyang. Jangan bimbang tak. Jadi pengajaran hadis riwayat Muslim ini, pengajaran hadis sembahyang sunat duha mempunyai kelebihan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehinggalah 2 rakaat yang telah dilakukan oleh seorang menyamai perkara-perkara berikut. 2 rakaat duha itu sama dengan benda ni. Dengan sekali tasbih, 1 kali tahmid, 1 kali tahlil, 1 kali takbir, menyuruh orang melakukan benda baik, amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar, melarang orang daripada melakukan maksiat. Semua perkara-perkara ini merupakan sedekah seseorang bagi dirinya sendiri. Sedekah. Yang kedua, amal-amal kebaikan dan kebajikan tersangat luas dan baik untuk diamalkan oleh kita. Sebagai orang yang beriman, janganlah menangguhkan untuk melakukan perkara yang tersebut. Jadi 2 rakaat duha ni telah selesai masalah kita. Kita lihat pula kepada hadis yang ketiga. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha 4 wa yazidu ma syaa Allah, rawahu Muslim. Maksud hadis, Aisyah kata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang duha 4 rakaat. Sembahyang duha berapa rakaat? 4 rakaat. Kemudian baginda menambahkan daripada jumlah itu mengikut yang beliau kehendaki. Berapa rakaat lagi ikut, tak apa. Tidak ada had bilangan yang banyak. Itu dari sudut asasnya tidak ada sempadan tentang bilangan sembahyang sunat duha. Berapa rakaat boleh buat. Sembahyang sunat pengajaran hadis, sembahyang sunat duha tidak dihadkan bilangan rakaatnya untuk dilakukan. Tak ada bilangnya. Tetapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa melakukannya 4 rakaat. Kemudian menambahnya mengikut bilangan yang disukai. 4, 6, 8, 12. Itu rakaat yang ada. Tengok hadis yang kedua, hadis yang keempat ni. An Ummi Hani. Siapa Ummu Hani? Adik-beradik kepada Sayyidina Ali. Nama dia Fakhitah
binti Abi Talib. Ini ana rasa nama ni tak pernah dinama lagi orang Melayu ni. Ummu Hani ini tak ada lagi orang buat nama orang Melayu. Ada nama Fakhitah. Ambil nama dia. Orangnya sangat berjuruh, sangat baik Ummu Hani ni. Rapat sangat dia dengan Nabi, sayang doa dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku ada kaitan dengan cerita Ummu Hani. Waktu Nabi nak Isra', nak Mi'raj, dia kata ketika tu aku duduk di rumah Ummu Hani. Bila Nabi turun daripada langit esok, dia pergi rumah Ummu Hani dulu. Sepupu dia kata, ya Rasulullah, mu jangan cerita kau orang tak dengar. Mana ada orang pergi Baitul Maqdis satu malam balik naik ke langit pula. Tak ada siapa nak percaya kamu. Jangan pergi. Dia pegang kain Nabi, tak pergi, dia pergi. Nabi kata, la ya Ummu Hani, aku tengok waktu aku Mi'raj semalam, dunia ni kecil lebih pada anak jari. Bila anak dunia kecil, Abu Jahal segala Abu Lawi aku tak dunia ni semua kecil belaka. Mu jangan heran, aku nak pergi cerita apa yang aku pergi semalam dekat Kaabah. Pergi Nabi tak elak. Ini cerita Ummu Hani. Ummu Hani kata apa? Iaitulah Fakhitah binti Abu Talib katanya, aku telah pergi ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari pembebasan kota Mekah. Zahabtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal fathi. Fawajadtuhu yaghtasilu. Falamma faragha min ghuslihi shalla thamaniya raka'atin wa zalika duha. Muttafaqun alaih. Wa hadza mukhtasar lafzi ihda riwayat Muslim. Mana hadis itu panjang lagi. Baik. Maksudnya Ummu Hani kata apa? Aku telah pergi ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari pembebasan kota Mekah. Bila tarikh dia? Selalu kita ulang. Hari kota Mekah dibuka bila? Mana ahli-ahli sejarah? Bulan Ramadan tahun 8 Hijrah. Ingatkah kita? Bulan Ramadan tahun yang ke-8 Hijrah. Itu dia panggil pembukaan kota Mekah. Lalu aku berjumpa dengan beliau, sedangkan ketika itu Nabi sedang mandi. Dia sapa dekat Nabi, Nabi tengok mandi, dia tunggu dulu sampai Nabi sudah mandi. Sebaik saja baginda selesai mandi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersembahyang sunat duha 8 rakaat. Hadis tadi 4, hadis ni 8. Macam mana kita nak campur nanti? Sembahyang tersebut ialah sembahyang sunat duha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Lafaz hadis ini adalah yang telah diringkaskan daripada lafaznya salah satu daripada beberapa riwayat Muslim. Pengajaran hadis. Sembahyang sunat duha paling banyak ialah 8 rakaat. Yang paling afdal ialah mengikut kepada kebiasaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Disunatkan kepada kita membersihkan anggota terlebih dahulu seperti mandi dan sebagainya sebelum menunaikan sembahyang fardu dan juga sembahyang sunat sekiranya seorang itu tidak berhadas besar. Kalau hadas besar kena mandilah. Jadi kita kena bersih anggota dulu. Jadi hadis ni mencerita kepada kita tentang salat duha. Hadis yang seterusnya, ini kitab kita telah tamat. Dalam kitab apa ni, Riyadhus Shalihin ada lagi. Kita perbahasan kita belum habis. Babu tajuzu salatud duha min irtifa'is syamsi ila zawaliha. Wal afdalu an tusalliya 'inda ishtidadil harri wa irtifa'id duha. Ini bab boleh melakukan salat duha tu apabila naik matahari. Bukan matahari terbit, naik matahari. Huraiannya kita akan sebut nanti. Ila zawaliha, sehingga masuk hampir waktu zuhur. Bila nak masuk waktu zuhur, waktu larangan, baru tamat duha. Jadi duha ni bermula bila? Bila naik matahari.
Wal afdal, yang afdalnya semaya sunat duha ni, an tusalliya inda ishtidadil harri wa irtifa'id duha, ketika panas mula nak terik dah tu, dan naik dah matahari tinggi. Sebagian dalam hadis an Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu, Zaid bin Arqam kata apa? Annahu ra'a qauman yusalluna minad duha, dia tengok orang duk semaya duha, semaya sunat awal pagilah. Faqala ama laqad alimu anna as-salata fi ghairi hadhihi as-sa'ati afdal. Wahai saudara-saudara, apakah kamu tak tahu salat duha ni bukan waktu ni, waktu lain lebih afdal. Bila? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal salatul awabin hina tarmadul fisal. Salatul awabin makna salat orang-orang yang ingat kepada Allah Ta'ala ini ketika panasnya kaki anak unta. Mana bukan di awal pagi. Kita jangkalah duha masuk pukul 7.30, zuhur 1.30. Berapa jam di antara duha dengan zuhur? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 6 jam. Tarmudul fisal ni bila panas kaki anak unta ni mungkin lepas pada 3 jam. 8, 9, 10.30. Itu di antara waktu yang afdal. Kita semaya di tengah-tengah waktu tu. Jadi dia kata apa sini? Nabi kata salatul awabin, solat orang yang ingat kepada Allah Ta'ala ni ketika panasnya kaki anak unta. Hadis riwayat Muslim. Baiklah, kita pergi kepada perbahasan. Bagaimana yang pertama sekali tentang waktu duha. Duha ni bila dia kata. Kemudian kita pergi kepada bilangan rakaat. Waktu duha ni bila masuk? Kita baca dalam kalender. Baca tak baca dalam kalender kita? Dalam takwim zon 1, zon 2 ada tak? Dalam takwim kata selepas daripada subuh dia ada waktu naik matahari. Perasan tak perasan? Klik tengok kalender malam ni. Waktu naik matahari itu waktu tamatnya waktu subuh. Jangan salah faham. Ada setengah masyarakat ni dia duduk tunggu lepas subuh, duduk tengok jam. Sebab dia tengok di kalender dia pukul 7.20 naik matahari, terbit matahari. Bila dia tengok 7.20 terus dia sembahyang. Itu sembahyang dalam waktu larang. Sebab apa? Nabi SAW larang sembahyang sunat selepas daripada sembahyang subuh hatta tulu asyams, sehingga naik matahari. Daripada naik matahari sehingga matahari betul-betul naik. Dalam kitab kita kata sekadar segala. Sekarang ni kita nak cek sekadar segala tu jauh mana. Ana telah berbincang dengan sahabat-sahabat kita yang duduk di Jabatan Falak. Jabatan Falak ni biasanya kalau di Malaysia ni yang masyhurnya di orang panggil Kuza. Dulu Kuza, sekarang dipanggil Uniza. Universiti Sultan Zainal Abidin. Dia ada Jabatan Falak khas dia. Di Falak ni mengikut pegawai kita ni, ustaz kita ni kata apa? Waktu subuh tamat dengan naik matahari. Terbit matahari dalam kalender tu, itu tamat waktu subuh. Tak boleh sembahyang sunat. Bila boleh sembahyang sunat? Apabila naik matahari. Nabi kata hatta tartafi'a, sehingga matahari itu naik. Jadi naik di sini dianggarkan sekadar segala. Galah ni panjang pendek tak sama. Kalau galah buat kait buah kelapa sawit hot tinggi tu, panjang buat dia tu. Kalau galah nak jahit buah rambutan rendah tu pendek. Jadi akhirnya dia kata sekadar segala tu, maknanya segala mengikut huruf yang biasa ni. Jadi dianggarkan di antara naik matahari dengan sekadar segala tu, iaitulah 32 minit sudut. Dia panggil minit sudut lain, bersamaan dengan 2 minit 8 saat. Berapa minit? 2 minit 8 saat. Maknanya waktu tu waktu kritikal. Waktu syaitan duk tunggu, dengan tanduk dia tunggu cokoh itu. Bila matahari naik, pak dia sujud pada matahari. Pasal itulah Nabi kita larang sujud pada waktu itu,
Larang semaya sunat kerana kita berebut dengan syaitan. Syaitan sujud ke matahari, walaupun kita nak sujud pada Allah, kita bukan sujud matahari, tak ada kena-mena dengan matahari. Cuma kita tak mahu berlawan syaitan sujud, kita sujud juga. Biar ada sujud waktu tu. Bila kita sujud pada Allah, bila matahari betul-betul naik, dalam anggaran ahli falak kata lebih kurang 2 minit 8 saat. Kemudian 2 minit 8 saat ni kita pergi pula di antara perbezaan zon timur, zon barat, zon 1, zon 2 ni naik lagi dalam 8 minit. Itu 2 minit perbezaan. Maka dia jadi 4 minit 8 saat. Jadi jangkaannya waktu hilang waktu nahi itu selepas 5 minit naik matahari. Mana kalau matahari naik 7.20, 7.25 telah tamat dah waktu nahi. Tapi sebaik-baiknya kita buatlah lebih sikit, mungkin dalam 10 minit naik matahari baru kita buat sembahyang sunat. Itu dia panggil sunat. Sunat apa tu? Timbul lagi soalan yang kedua. Ada orang kata itu sunat isyraq. Sebabnya dalam setengah kalangan dia panggil waktu isyraq. Waktu isyraq itu waktu naik matahari. Cuma waktu isyraq ni setelah diteliti dalam hadis-hadis Nabi SAW, berdasarkan kepada tafsir Abdullah bin Abbas, dia kata apa? Dia tafsir ayat Quran, yusabbihna bil asyi wal isyraq. Yusabbihna bil asyi wal isyraq. Orang ni bertasbih pada waktu petang daripada waktu isyraq, naik matahari. Kuntu aqul, manakah sembahyang sunat isyraq ni? Jadi aina salatul isyraq? Mana salat isyraq? Kemudian bila dia dengar hadis Nabi, Nabi kita masuk Mekah, Nabi kita semaya waktu duha, Ibnu Abbas menafsirkan salat duha itu salat isyraq, iaitulah salat duha. Jadi kita boleh buat kesimpulan dalam kita kata apa? Iaitulah permulaan salat duha, iaitulah pada waktu isyraq, selepas waktu lahi, lebih kurang dalam 10 minit tadi. Maka habis 10 minit kita boleh semaya sunat yang pertama. Dia panggil sunat apa tu? Sunat permulaan salat duha. Tapi bukan hak afdal. Hak afdalnya nanti tengah hari kali, pukul 10.30, pukul 11, waktu panasnya kaki anak unta. Itu waktunya afdal. Baiklah. Habis rugilah kita macam ni. Kita duk tunggu naik matahari, habis waktu naik kita semaya, tapi tidak dikira afdal, kerana waktu duha yang afdalnya bila? Waktu panas matahari. Ini tak panas lagi. Rugilah kami. Betul ke rugi? Jangan kata rugi lagi. Kalau rugi dah orang panggil sebab apa tak rugi? Sebab ada beberapa hadis Nabi SAW. Nabi kita bersabda, Nabi kata apa? Man salla salatas subhi fi jama'ati fi masjid jama'ah. Siapa dia melakukan salat subuh di masjid, maya subuh masjid cara berjamaah, yasbuta fihi hatta yusalli subhatad duha. Dia dia tak keluar daripada masjid sehingga masuk waktu duha. Bila masuk waktu duha? Selepas hilangnya waktu nahi. Jadi setengah ulama menganggarkan 15 minit. Dalam kalender kita 28 minit. Jadi kita ambil lah waktu nahi tadi sudah hilang dalam masa 10 minit, insya-Allah. Maka kata Nabi SAW, orang ni sembahyang subuh berjamaah, dia tak keluar daripada masjid, dia duduk di masjid sehingga masuk waktu boleh sembahyang sunat. Lepas waktu nahi, waktu syuruk, thumma salla rak'ataini, kemudian dia melakukan salat rak'ataini. Salat rak'ataini kata ulama At-Tibi kata apa? Tusamma salatul isyraq, dinamakan sunat isyraq. Sunat isyraq ini wahya awwalu salatul duha, permulaan kepada salat duha. Faham dah kita? Mana sunat isyraq itu permulaan kepada sunat duha. Apa kita dapat? Hak dapat ni, hak nak maha ni. Tanda betul-betul tuan-tuan muslimin dan muslimat. Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tammatin.
Nabi kata, orang yang duduk tunggu duha ni, permulaan duha saat ni, semaya sunat sabab lepas waktu isyraq, orang ni akan diberi pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. 3 kali Nabi kita ulang yang sempurna. Kita lepas subuh pun enggak lagi balik. Kisahnya nak pergi cari nasi lauk. Sayang tuan-tuan. Saya tak sayang? Sayang. Waktu tak ada kerja. Lebih-lebih lagi orang yang tak terlibat dengan pejabat, tak terlibat dengan pensi apa ni. Duduk sampai waktu duha. Lebih-lebih masjid kita alhamdulillah setiap pagi adanya kuliah subuh. Kuliah subuh ni berakhir dekat dah dengan duha tu. Mungkin kita tambah 20 minit, setengah jam lagi, cukup duha, semaya sunat, baru balik. Dapat haji dan umrah tamatin. Nabi ulang 3 kali yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Hadis ni riwayat oleh Imam At-Tirmizi. Kata ulama hadisun hasan li ghairi. Mana hadis? Boleh buat tak boleh buat? Muslimat kita tu, makcik-makcik, tok nenek kita tu, duduk, jangan duduk gaduh nak balik. Tunggu sampai naik waktu duha, semaya sunat dulu 2 rakaat, lepas tu balik. Bila cerah matahari nanti pukul 10, pukul 10 tengah, pukul 11 pagi, semaya duha pula situ. Itu yang afdalnya. Kalau boleh, kalau kita turun masjid ni sah dah tak semaya dah, semaya teruslah. Cukup lagi masa, bagi masa betul-betul duha mari. Mengikut dalam kalender kata 28 minit, setengah ulama lain kata 15, kita semaya duha pula. Berapa rakaat? Paling kurang semaya duha 2 rakaat. Itu paling kurang, paling rekeh. Baik, dalam hadis kita tadi, Nabi kita SAW sebut dalam hadis apa tadi? Tengok dalam kitab. Dalam kitab kita kata hadis nombor 3 tadi. Mana? Hadis Aisyah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha 4. Nabi kita salat duha 4 rakaat, wa yazidu masya-Allah. Nabi kita tambah berapa rakaat lagi dia nak ikut. Berapa rakaat dia nak. Maka ini menunjukkan bahawa kita boleh semaya sunat duha 2 rakaat. Kita boleh semaya 4 rakaat. Dan hadis Ummu Hani tadi, Nabi kita semaya sunat 8 rakaat. 8. Ada lagi riwayat lain, hadis Abu Darda, tanda di kitab. Hadis Ummu Hani 8. Hadis Aisyah 4. Hadis Abu Hurairah 2 rakaat, rakaatay duha. Nak beza ni hadis-hadis ni. Ini cara kita mengaji hadis. Kita boleh beza nama-nama rawi tu, barulah kita. Abu Hurairah kata 2 rakaat, Aisyah kata 4, dan tambahlah berapa nak. Ummu Hani kata 8. Ada lagi satu hadis, hadis Abi Darda, dia kata Nabi kita semaya 12 rakaat. Jadi ada di riwayat yang ketiga ni mengatakan 12 rakaat. Baik, itu dari sudut bilangan 2, 4, 8, 12. Dalam hadis Aisyah tadi, wa yazidu masya, dia boleh tambah siapa berapa dia nak. Jadi kata sinilah dalam syarah kitab dalam syarah hadis ini dia kata apa? Ikutlah dia nak berapa pun. Wa amma aksaruha fama sya-Allah. Sebanyak-banyak rakaat ikut mu nak. Lau tabqa tusalli kull duha fa anta ala khair. Kata Syekh Muhammad As-Saleh, dia kata kalau musmaya duha terus sampai ke zuhur pun tak kira berapa rakaat pun baik. Maknanya tidak ada had sempadan ke atas. Yang adanya paling kurang 2 rakaat. Mana kita semaya 4, hari ni semaya 8, esok 12, lusa tak ada kerja sangat, kita semaya 20 rakaat, tidak jadi masalah duha. Tapi masalahnya, yang jadi masalahnya satu je, 2 rakaat pun tak semaya juga. Ini masalah. Masalah tak masalah ni? 2 rakaat pun tak sempat, ustaz suruh 12. Allah, banyaknya target, tinggi sangat. Kita ambil yang kecil-kecil dululah. Baik, kita berpindah kepada masalah yang kedua. Bagaimana cara semaya? Kaifiat dia macam mana? Boleh tak boleh? Yang pertama sekali, ada hadis Nabi kita kata semaya sunat ni 2 rakaat, 2 rakaat. Maknanya kalau kita nak semaya 8 rakaat, kita semaya 2 salam, 2 bagi salam, 2 bagi salam, 2 bagi salam. Mana 4 salam, 8 rakaat.
Baik. Ada juga ulama mengatakan boleh kita semayang 4 rakaat terus. 4 rakaat bagi salam. 4 pula bagi salam. Dia kata kas-salatir rubaiyah, macam semayang zuhur tu. 2 rakaat tahiyat, lepas tu tambah lagi 2 rakaat tahiyat akhir bagi salam. Maknanya 8 rakaat 2 kali salam. Boleh. Mana dia kata mana dalilnya? Dia kata apa? Hadis yang menunjukkan sedemikian, Nabi kata irka'li min awwalin nahari arba'a raka'atin. Jadi kamu rokoklah kerana Allah Ta'ala tu 4 rakaat. Wa man shalla arba'an, siapa dia sembahyang 4 rakaat, kutiba minal abidin, dituliskan dia ni termasuk di kalangan orang-orang yang beribadat kepada Allah. Jadi boleh kita buat dua, boleh kita buat 4, tidak jadi masalah mengikut dalam perbahasan ulama di sini. Jadi kita ambillah peluang yang besar, kerana sembahyang sunat duha ni di antara sembahyang sunat yang digalakkan oleh Nabi SAW. Dia panggil sembahyang sunat duha ni salatul awabin, sembahyang orang-orang yang ingat pada Allah. Ada pun dalam kitab fiqh kita, dia kata salatul awabin itu solat lepas maghrib dengan isya. Itu tidak sabit pada Nabi, tidak sahih. Yang sahih hanya hak ni, salatul awabin ni salat waktu duha. Salat duha dia dipanggil salat awabin. Sebab apa? Sebab ni yang maha ni kita nak tahu juga sebab. Waktu duha ni waktu orang beribadat ke waktu orang bekerja? Waktu orang bekerja, waktu orang sibuk mencari makan, waktu orang sibuk mencari rezeki. Tiba-tiba ada makhluk Allah boleh sujud pada Allah Ta'ala pada waktu itu, maka dipanggil orang yang awabin, orang-orang yang kembali ingat kepada Allah di kala orang lain sibuk mengejar dunia. Besar tak besar kedudukan? Besar. Contohnya setengah orang tua-tua kita ada cerita, dia kata di antara punca murah rezeki sembahyang sunat duha. Betul belakalah tu. Nah, sebab apa? Sebab orang rezeki ni dia mari mengikut keberkatan. Bila kita tengah kerja, kalau kita duduk tengah sawah, kita boleh berhenti sekejap sembahyang sunat tengah-tengah benda padi kita. Padi pun gembira. Kita boleh sembahyang dalam pokok getah kita. Pokok getah pun nak tubik susu, belum kita toreh lagi. Sukanya dia kepada makhluk Allah Ta'ala beribadat situ. Suka. Semua makhluk ni beribadat kepada Allah Ta'ala. Yang tak ibadatnya manusia dengan jin yang derhaka saja. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang seterusnya dalam kitab Riyadhus Shalihin ini saya bacalah, walaupun kitab kita telah tamat, kita baca sini. Babul hathi ala salati tahiyatil masjidi wa karahatil julus qabla an yusalli rak'ataini fi ayyi waqtin dakhala wa sawa'un shalla rak'ataini bi niyatit tahiyyah aw salatin faridatin aw sunnatin ratibatin aw ghairiha. Ini bab galakkan supaya melakukan salat tahiyatul masjid. Ni kita tinggal banyak ni. Dan makruh, dibenci siapa-siapa masuk dalam masjid dia duduk sebelum dia lakukan salat sunat. Hari ni ramai, berapa ramai majoriti orang masuk masjid tak sembahyang sunat? Ramai tak ramai? Ramai. Tambah-tambah lagi kalau dia masuk masjid orang duduk kuliah dah, dia pakai duduk cokoh situ lalu, tak sembahyang sunat. Itu salah. Kata Imam Nawawi, sama aja. Kita masuk tu kita sembahyang sunat 2 rakaat ni dengan niat tahiyatul masjid, atau sembahyang fardu. Kita masuk masjid, imam dah takbir Allahu Akbar, kita sembahyang fardu, tahiyatul masjid masuk dalam fardu. Ini keliru banyak. Au sunnatin ratibatin, ataupun sunat ratibah. Apa sunat ratibah? Sunat qabliyah. Kita masa sampai masjid, orang dah azan, Allahu Akbar, la ilaha illallah, siap. Kita baca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah. Kita sembahyang sunat qabliyah sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya. Maka tahiyatul masjid masuk di bawah qabliyah.
Jadi tak payah tahiyatul masjid lepas tu qabliyah pula, tak payah. Baik. Tadi kita belajar kelebihan sembahyang sunat duha. Belajar tak belajar? Belajar dah. Kelebihan yang begitu besar. Maka kita masuk masjid nak sembahyang duha pukul 10 pagi. Perlu lagi tahiyatul masjid? Perlu? Tak perlu. Masuk niat duha. Saja aku sembahyang sunat duha. Tahiyatul masjid masuk di bawah duha. Ini. Ramai masyarakat ni bila kita ajar sembahyang sunat duha, dia kata, "Ustaz, tahiyatul masjid dulu ke?" Tak payahlah. Tahiyatul masjid itu maksudnya penghormatan kepada masjid. Penghormatan kepada masjid ini memadai dengan kita melakukan sembahyang sunat 2 rakaat. Tak kira sunat apa pun. Sunat qabliyah, sunat duha. Kalau kita ambil wudu, kita sembahyang sunat wudu. Apa tu? Yang pentingnya kalau kita masuk waktu tidak ada waktu sunat. Masuk lepas sembahyang asar. Lepas asar ada sunat? Tidak ada sunat. Pada waktu itu kita kena niat tahiyatul masjid. Jadi tahiyatul masjid ni boleh kita lakukan bila-bila masa kita masuk masjid. Masuk masjid waktu mana? Lepas sembahyang subuh tak boleh sembahyang sunat. Masuk masjid tak boleh duduk kecuali sembahyang sunat. Tahiyatul masjid. Lepas asar masuk masjid jangan duduk kecuali sembahyang sunat tahiyatul masjid. Adapun waktu-waktu yang ada sunat yang tersendiri, maka secara automatik tahiyatul masjid masuk di bawah sunat-sunat yang tersebut. Jelas tak jelas lebat ni? Jelas ada tu tak? Sebabnya anak yang hura-hura sangat di sini. Kenapa? Kerana ramai jemaah kita ni bila kita ajar sembahyang sunat duha, dia kata, "Ustaz, tahiyatul masjid dulu ke?" Kata tak payah dalam tahiyatul masjid buat apa lagi, kita dah duha dah. Jadi dia automatik dia masuk di bawah. Macam kita masuk masjid orang dah qamat, maka kita sembahyang fardu, tahiyatul masjid masuk dalam fardu. Lepas sembahyang zuhur tak payah nak qada tahiyatul masjid ni, tak ada qada dah. Dia tujuan dianya nak apa? Naknya supaya kita masuk masjid tak boleh duduk kecuali sembahyang sunat. Di antara tanda-tanda kiamat, manusia tidak peduli ke masjid. Dia masuk masjid pakai duduk, tak ada tahiyatul masjid. Ini tanda kiamat ni. Memang ramai sungguh. Kecuali kita keluar sekejap. Kita duduk tahiyatul masjid, assalamualaikum, assalamualaikum. Allah batuk pula. Nak meludah. Kita pergi keluar. Sudah ludah, masuk balik. Tak apa, duduk terus. Sebab kita dah salat tadi. Masuk keluar sekejap. Jangan, kalau tidak berat kita, kena orang semua 10 kali tahiyatul masjid dia. Nak habis orang kuliah ni. Baik. Tengok hadis dia kata apa? An Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'ataini." Muttafaqun alaih. Idza dakhala ahadukumul masjida, apabila seorang kamu masuk dalam masjid, bila masuk masjid, fala yajlis, Nabi larang jangan kamu duduk sehingga kamu lakukan sembahyang sunat 2 rakaat. Muttafaqun alaih. Jadi hadis ni hadis yang disepakati oleh ulama Bukhari dan Muslim. Wa an Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu qala, Jabir kata apa? Ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid. Aku masuk masjid nak jumpa Nabi. Jadi bila Nabi tengok Jabir masuk, Nabi kata, "Salli rak'atain." "Hei Jabir, mu salat dah? Tak lagi? Sembahyang sunat 2 rakaat dulu." Ini menunjukkan bahawa kelebihan sembahyang sunat apa tu? Tahiyatul masjid tak gugur kecuali apabila manusia ni tidak mengetahuinya. Jadi sunat tahiyatul masjid ini ulama kata sunat, ada yang mengatakan wajib. Sebab apa wajib? Kerana Nabi kata, hadis Abu Qatadah tadi, bila masuk jangan duduk. Jadi macam wajib dia tu teliti. Contoh lain lagi, kalaulah kita masuk imam sedang khutbah, macam mana nak buat? Imam duduk khutbah, tahiyatul masjid ke duduk terus dengar khutbah? Sebab dengar khutbah tu satu kewajipan, kena dengar. Maka jawabnya kena tahiyatul masjid juga, jangan terus duduk. Mana dalilnya? Dalilnya, mari seorang yang bernama Sulaik Al-Ghatafani, tanda nama dia,
Nama apa tu? Sulaik Al-Ghatafan radhiyallahu ta'ala. Pada hari Jumaat, dia masuk masjid, dia tengok Nabi sedang berkhutbah. Sulaik duduk, nak dengar khutbah. Faqala lahu, Nabi berkata, ya Sulaik, qum farka' raka'ataini. Hei Sulaik, bangun, semaya sunat 2 rakaat. Fatajawaz pihima, mana ringkaskan semaya sunat. Ringkas tak ringkas pun Fatihah kena baca. Biar ada tomak ni, jangan ringkas kat macam patut buruk ayat patut padi, jangan. Mana ringkas tu jangan baca surah panjang. Mentah kau orang suruh mai sunat ke bahas surah Baqarah nak pula dah. Orang duk khutbah, itu dia panggil tak ada fiqh pula tu. Warak lebih pula. Jadi nak cerita di sini, kewajipan tahiyatul masjid ni siapa peringkat tak gugur walaupun kita masuk imam sedang khutbah. Nabi kata, qum ya Sulaik, bangun, semaya sunat 2 rakaat. Jadi maka Nabi kata, iza jaa ahadukum yaumal jum'ah, apabila seorang kamu mari pada hari Jumaat, wal imamu yakhtub, imam sedang berkhutbah, falyarka' rak'ataini, hendaklah kamu semaya sunat 2 rakaat, wal yatajawwaz fihima, maka dia ringkaskan. Nah, kecuali kita masuk imam dah semayang fardu, maka jangan semaya tahiyatul masjid, sudah gugur. Mana hadisnya? Hadis Abu Hurairah, iza uqimatis salah fala salata illa al-maktubah. Nabi kata, apabila diiqamatkan salat, maka tidak ada lagi salat kecuali semaya fardu. Jadi tak boleh lagi. Baiklah. Biasanya timbul soalan hari ini tentang orang pergi ke Mekah. Masyhur di Mekah ni tahiyatul masjid haram, iaitulah tawaf. Betul ke tak betul? Ini soalan yang kena faham. Kita ni selalu ditanya. Tahiyatul masjid haram, orang kata tawaf. Itu bagi orang yang nak tawaf. Orang yang masuk masjid, dia nak tawaf. Nak tawaf umrah, nak tawaf haji, nak tawaf tawaf rukun, tawaf kudum. Maka tidak sunat bagi dia buat tahiyatul masjid dulu, tak payah. Dia langsung terus ke Kaabah, tawaf. Lepas tawaf baru semaya sunat tawaf. Tahiyatul masjid tu duduk situ dah, tidak jadi masalah. Tapi kalau orang nak masuk masjid, kenapa? Kerana dia nak semaya, nak pergi salat. Dia tidak nak tawaf. Dia waktu pun tak sesuai dengan tawaf, dekat dengan salat dah. Orang terlalu jam, panas sangat, maka dia tetap kena semaya tahiyatul masjid walaupun di Masjidil Haram. Yalah hadirat. Ini cerita masjid haram ni kena tahu. Baik. Kecuali imam, khatib. Tok khatib ni orang panggil tok khatib lah, tok imam. Khatib bila dia masuk masjid nak menyampaikan khutbah, tak payah dia duduk tahiyatul masjid, tak. Dia terus naik mimbar dia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak payah kata tunggu dulu, nak tahiyatul masjid sekejap, tak ada. Imam dia mari, pasal tu imam tu dia mari ke dia. Sebab apa imam mari kemudian? Imam, orang lain digalakkan pergi awal ke masjid kecuali imam. Imam dia pergi lewat. Sebab nak suruh dia tengok dulu apa yang berlaku di luar. Ada orang masuk masjid ke, ada orang duduk main luar. Masuk. Imam dia masuk terus pergi ke mimbar dia. Pergi ke mimbar, naik mimbar, barulah dia berkhutbah. Lepas tu dia terus salat. Jadi bagi imam, dia tidak ada lagi tahiyatul masjid. Itu dia. Habislah cerita kita. Tahiyatul masjid ni antara tahiyah yang orang sudah tertinggal banyak. Hadis yang terakhir dalam bab fadail yang ada di sini, sebelum kita berpindah pada kelebihan hari Jumaat, iaitulah bab istihbabi rak'ataini ba'dal wudu. Bab sunat kita sembahyang 2 rakaat bila? Selepas kita berwudu. Hak ni tinggal ke tak tinggal kita ni? Tinggal ke tidak? Tertinggal banyak dah lah. Ambil wudu tak sembahyang sunat, rugi tak rugi? Ini bab dia kata apa? Sunat bila orang itu ambil wudu, hendaklah dia sembahyang sunat.
Tidak ada waktu larang. Petang ke pagi ke, mai ambil wudu, mai sunat. Mana hadis dia? An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Bilalin. Nabi kita bersabda kepada Bilal bin Rabah, tukang muazzin dia. Nabi kata, ya Bilal, hadisni bi arja amalin amil tahu fil Islam. Hei Bilal, cerita kepada aku apakah amalan yang paling baik yang kamu lakukan dalam Islam. Apa dia benda amalan kamu? Lain pada amalan fardu tu lah, hak semaya, puasa, zakat, haji, itu cerita lain. Amalan lain, amalan sunat kamu buat ni, apa dia benda? Fa inni sami'tu daffa na'laika baina yadayya fil jannah. Allahu akbar. Nabi kata, aku dengar suara kasutmu berjalan depan aku dalam syurga. Bila duk jalan depan Nabi dalam syurga, Nabi dengar tapak kasut dia jalan dalam syurga. Apa dia kelebihanmu sampai gini mau ni? Faqala, kata Bilal, ma amiltu amalan arja indi min anni lam atatahhar tuhuran fi sa'atin min lailin aw naharin illa sallaitu bizalika at-tuhur ma kutiba li an usalli, muttafaqun alaih. Bila kata, ya Rasulullah, tidak ada amalan yang paling saya rasa yang paling baik daripada amalan saya ni kecuali apabila saya bertaharah, ambil wudu, mana-mana waktu, malam atau siang, illa sallaitu bizalika, aku akan lakukan salat dengan wudu aku tadi, ma kutibali an usalli, berapa banyak yang aku boleh semaya, aku semaya. Maka di sinilah Imam Nawawi telah bawa kepada kita babu istihbabi al-wudu ar-rak'ataini ba'dal wudu. Sunat kita semayang 2 rakaat selepas daripada kita ambil wudu. Banyak lagi lah cerita seorang sahabat nama dia Uqbah bin Amir. Uqbah kata apa? Aku ni pengembala unta, kerja dia jaga unta. Jadi dia ada shift. Hari ni shift aku jaga unta lambat sikit, habis masa. Bila dia balik petang, dia terus pergi ke masjid. Tidak kata relax rumah dah letih jaga unta ni, dah pergi masjid. Sampai-sampai di masjid, dia dengar Nabi kita sedang berkuliah. Nabi tengah mengajar. Nabi kata apa? Ma min muslimin yatawaddau fayuhsinu wudu'ah. Mana-mana orang Islam yang ambil wudu, kemudian dia elokkan wudu, dia ambil molek, basuh sempurna baik, kemudian dia bangun melakukan salat wudu, salat sunat wudu 2 rakaat. Muqbilun alaihima biqalbihi wa wajhi. Salat sunat ni jangan nak gopoh, dengan hatinya, dengan mukanya semaya sunat. Maya dengan khusyuk lah tu. Illa wajabat lahul jannah, kecuali Allah Ta'ala akan memberi kepada, wajib dia ni masuk syurga. Allahu Akbar. Siapa kata? Uqbah bin Amir. Qala, bila dia dengar Nabi kata macam ni, qultu ma ajwadu hazi. Allahu Akbar, cantiknya janji Nabi ni. Siapa dia ambil wudu, dia semaya dengan khusyuk, wajabat lahul jannah, masuk syurga terus. Comel lah, ucapan dia sedap sungguh dengar. Tiba-tiba fa iza qailun baina yadayya yaqul, hak tu awak dengar, awak baru mari saat ni. Hak sebelum daripada ni sedap lagi, sebelum daripada hak mu dengar saat ni. Fa nazartu fa iza Umar, aku tengok apa dia orang ni. Rupanya Sayyidina Umar dekat sebelah dia. Dia cakap tepi Sayyidina Umar. Umar kata, hak saat ni sedap lagi, mu tak dengar. Apa dia? Dia kata, saya baru datang. Sayyidina Umar cerita pada saya. Kata Nabi SAW, ma minkum min ahadin yatawadda. Siapa-siapa di kalangan kamu ambil wudu, kemudian dia sempurnakan wudu dia tu, kemudian dia kata, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh. Kata tak kata kita? Kata darak. Illa futihat lahu abwabul jannati samaniyah. Nascaya akan dibuka pintu langit, 8 pintu langit terbuka, automatik terbuka. Yadkhulu min ayyiha sya', mana-mana pintu dia nak masuk dia pilih. Jadi ini kelebihan wudu.
Naklah kita ambil wudu, sudah ambil wudu baca doa asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian kita lakukan salat pula, maka sempurnalah kehidupan kita insya-Allah taala. Jadi dengan itu tamatlah kita perbincangan. Insya-Allah kita akan masuk dalam perbincangan yang seterusnya, iaitulah dalam perbincangan hadis yang ke bab yang seterusnya, babu fadli yaumil jum'ati, bab kelebihan hari Jumaat. Insya-Allah kita akan cuba carilah kitab kita jilid yang ke-6 ni akan dapatlah. Kalau tak dapat juga kita akan usahakan photostat ke cara-cara manalah insya-Allah taala. Yang pentingnya kita nak ulang kaji balik apa yang kita belajar malam ni. Yang pertama kelebihan sunat duha. Sebelum daripada duha tu, permulaan sunat duhanya sunat isyraq. Bila naik matahari, hilang waktu nahi, kita jangan keluar daripada masjid, duduk atas masjid sampai waktu tu kita dapat pahala haji yang sempurna. Sudah bila masuk waktu panas terik matahari, panas kaki anak unta, kita semaya pula sunat duha. Paling kurang berapa? 2. Yang baiknya 4, 8 dan seterusnya. Yang tak baiknya berapa? 0. Hak tu hak tak baik. Hak 0 ni hak tak baik. Kita naknya hak baik. Kemudian kita bila masuk masjid, apa kita nak buat? Tahiyatul masjid jangan lupa. Hak ni tak kira orang tengah kuliah ke, orang tengah ceramah ke, masuk maya sunat barulah bagi dengar ceramah. Hingga khutbah yang wajib kita kena dengar khutbah tu pun Nabi suruh sulit Ghatafani bangun maya sunat. Enggak apa lagi dengan ustaz duk mengajar, takkan setara dengan Nabi duk khutbah. Nabi suruh bangun maya sunat lagi. Tinggal banyak dah kita. Yang ketiga, apabila kita ambil wudu, kita naklah melakukan sunat wudu dan baca doa dulu. Insya-Allah taala kita akan sambung perbincangan kita di dalam bab kelebihan hari Jumaat dan amalan-amalan yang akan kita lakukan pada hari Jumaat. Sekianlah aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.